Assalamualaikum semuanya, kita jumpa lagi dalam Puaka X seperti biasa. Dan sebelum kita mulakan apa-apa, nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang dah kata orang tu support kita, yang mungkin dah bagi sumbangan kan. Terima kasih banyak. Dan yang belum bagi sumbangan tu, senang aja. Tengok senang-senang dia dah macam minta orang derma gitu Okey, boleh kat sini kau nak pay now saja. Tak kisahlah berapa you all nak rasa-rasa ada kat dalam bank you all kan. Nak tolak 100 pun boleh, 200 pun boleh, 10 sen pun boleh. Saya terima. Semua rezeki. Okey, dan untuk Puaka X, bagi korang yang nak jadi tamu dalam Puaka, boleh saja DM Kak Amin nak jadi tamu di Puaka. Jangan keliru Puaka lain, Puaka X lain. Okey. Dan satu lagi, sekiranya you all ada masalah apa-apa pun sekarang, nak tengah cari-cari peruqyah, ada yang DM pada admin sampai pening tanya pasal saya, semua minta tolong. Kalau boleh, apa yang ada dalam Puaka ataupun Puaka X, di mana you dah tahu tu semua peruqyah-peruqyah, you boleh DM mereka. Okey, kita ada Ustaz Ruknudin, kita ada Ustaz Tamlika dan peruqyah-peruqyah lain. Baik, dan untuk tamu kita hari ini, saya terpaksa kita gelapkan beliau, okey, sebab nak jaga privasi orang. Saya cukup berterima kasih pada beliau sebab beliau nak ceritakan sikit sebanyak tentang dirinya. Dan inilah dia Puan Kamsia. Baik. Terima kasih Suzari menjemput kakak. Sebenarnya Puan Kamsia yang jemput saya dalam rumah dia. Terbalik. Okey. Jauh saya datang daripada Ujung Tanjung sampailah ke kawasan Kiat Hong. Nampak? Jauh Kiat Hong kan? Kiat Hong. Takut saya salah cakap ni. Sebab nama pun nampak Kamsia. So macam nama Cina pula Kamsia, thank you Kamsia. Kita happy dulu. Kecil. Okey, Puan Kamsia, apa cerita? Okey, cerita. Okey, ada few stories tapi our story from daripada budak saya dah macam buat penampakan apa semua, tapi at the moment sekarang ni masih dalam rawatan, masih dalam so-called terganggu jugalah kan, tapi yang part tu I will story later lah. So my first story way back masa saya umur 8 tahun atau 9 tahun. Okey, itu ialah penampakan yang pertama nampak tu Kak Pun lah yang selalu orang nampak. Tapi memang saya nampak very very clearly. Taklah se-horror mana yang macam Fatimah Rockers ke, macam apa Kalimah, it's not like that. So yang saya nampak ni dekat east laut, dekat east side. Laut east side lah kan. Okey. Jauh Masa tu tu dulu kan. Dulu kan in the 80s kan. Ni cerita yang back, yang first dulu, okay. Kita first. Dia tak fokus. Okay, so masa tu I was 9 years old. Okay, kita kan mandi laut kan. So masa tu my sister go macam masuk kat toilet. You tahu tak macam kalau dulu dekat okay lah, I cakap Marine Parade lah tapi Marine Parade. So kat East Coast. East Coast kan. Okay, so dia punya toilet, you tahu tak yang dulu-dulu punya toilet? Kawasan mana? McDonald dulu? Kawasan dekat Big Splash. Oh, okay. Ada toilet kan situ kan. Okay. So sekarang dah tak ada lah tempatnya. Tapi dulu kan banyak macam dekat toilet tu belakang tu ada macam banyak bushes macam gelap-gelap. Semak. So masa tu kalau masa malam tu lampu selalu dim, very remember tak those time So when my sister ni pula ada masuk toilet, I jaga beg dekat luar. So saya jaga beg kat luar. Pasal apa, dia dengan budak lain. I mean dia punya kawan. So I don't know lah why I have to stay outside. And then when I was standing there, masa saya, sorry kadang-kadang tercakap orang putih. Masa diri situ seorang nampak ni satu perempuan ni, dia dekat tak jauh lah, macam maybe 3 meter away ke berapa meter, tak pandai lah nak gauge. So dia berdiri tegak macam ni. Okay, dia rambut dia sampai dekat baras dada.
And Si kakaknya ni lah. Si kakak ni lah. Tapi dia duduk, dia berdiri situ punya lama and looking at me and like macam macam dia just smile tapi without showing the teeth lah. Macam tapi smile itu very macam nampak muka dia semua. Clear. Muka nampak pale lah, pale. And then tapi tak macam masa tu kita budak. So macam kita kasar kakak ni berdiri dekat bawah pokok. Ingatkan orang kan? Tapi tengok. Okay, lepas tu bila my sister dah keluar, saya punya telah mandi kan. Dia dah balik, dah salin apa semua keluar. Tengok, ada lagi kakak ni kat situ. Tak gerak-gerak ke kan? Macam gitulah. So when my sister jalan dengan, bila kita dah jalan nak pergi ke kapak lah. Kita macam jalan balik kat tepi-tepi pantai tu. Macam that path, pavement kan. So macam, bila dia jalan depan, kita jalan belakang dengan dia punya adik dia ke something like that. Kita 2 orang je lah budak perempuan ni. Jadi tengah jalan-jalan, saya macam tergerak hati nak toleh lah. Saya toleh, saya tengok, tak jauh lah. Macam just not far back. I can clearly see. Saya tengok, pasal dia ikut Gitu lah, macam pasal dia ikut Dia cakap, jangan-jangan tu tak. Kita budak-budak kan biasa kan. Kita baca Fatihah. Sekali baca, habis saja baca Fatihah, toleh, tengok dah tak ada. Itu part lah. Apa lagi? Calebut lah, cabut. Betul. Ni cakap pasal okey, tu dulu cabut itu lah. Yang first, Ini apa yang saya tangkap belajar dan mungkin kita boleh share dengan semua orang kat rumah. Kalau you takut, baca Fatihah. Baca Fatihah. Sebaik-baiknya baca Fatihah. Kalau macam lupa ayat kursi pun tak tahu ke, baca Fatihah dah cukup. Kan? Tapi masa tu masih baik masa kita budak lagi dah boleh baca, dah pandai baca kan. Kalau tak tahu baca tu, tak tahulah. Itu first pengalaman yang macam rasanya mungkin itulah yang orang cakap kat pun kan. Okay. So then after that macam adalah gangguan macam mimpi, all these kind of thing. Tapi dekat mana ni, dekat macam saya cakap tadi lah, dekat hospital yang dah tak ada lagi di Singapura lagi lah. So what happened, masa tu saya maybe I was like macam belasan tahun lah. Then dekat sana tu ada, kalau kita berhenti dekat bus stop tu, nak cakap tak hospital dia? Dah lagi ke tidak? Dah tak ada. Okey, tak kisah. Tak ada, okey. So, is Toa Payoh Hospital. Okey, dia memang dah tak ada lah sekarang. Tapak tu sekarang dekat Cattle Court kan, macam saya cakap. Okey. So, dekat situ tu dulu ada satu ESO. Ada satu pam minyak. Okey, kat pam minyak tu nanti dia ada macam satu, kalau kita nak shortcut pergi kat hospital tu, dia ada satu lorong jalan dekat somewhere nearby there, and dekat situ ada quarters. Dia ada quarters, then you walk dekat quarters tu baru boleh sampai dekat Toa Payoh Hospital. That was before, because I remember that time my brother admitted to hospital. So bila saya pergi sana, kali mulut ni gatal lah. Macam masa tu sekali cakap dengan arwah my father kan, cakap, abah, dekat bawah tu tempat apa? Then my father cakap, tu mortuary lah. Oh, mortuary mortuary orang cakap banyak hantu Kan, nak mayat lah. Mungkin cakap macam gitu. Sekali balik malam tu mimpi macam kita tengah nak walk dekat depan quarters ni lah. Sekali ada satu kakak ni, dia dengan anak dia banyak. Habis lepas tu dia tanya, "Dek, nak ke mana?" "Oh, nak pergi hospital jumpa abang." "Tak takut ke?" Dia gitu tau. "Nak kakak teman?" Dia gitu. Habis cakap, "Boleh lah." "Okay, budak-budak tunggu rumah." Macam gitu. Mak nak temankan. Dia cakap macam itulah dalam kita punya sedar tak sedar. Dia macam para sedar lah. Nak kata mimpi, not mimpi. Why I say this? Because bila dia dah teman tu, konon-konon sampai ke hospital. So, my brother at that time is C ward. C ward kan open kan. Okay. Jadi bila sampai tu, is bilik tau. Macam ada pintu, macam konon-konon is a ward lah. Macam gitu, kita buka bilik. Bila buka pintu tu, at tempat tu kita buka, apa pasal bilik aku Macam, it's my room. And the one that on the bed is me. Oh. It's not my brother, but it's me. So I was like, tapi macam heran lah. Cakap, apa pasal? Aku nak jumpa abang aku. Asal muka aku Kan dia rasa macam, habis sekali yang atas katil tu, yang that is like my face, dia tanya, "Kau bawa siapa ni?" Dia tahu, "Kau bawa siapa ni?" "Tak, bawa kakak ni nak teman." Gitu. Sekali toleh je.
Toleh je kan. Muka dia dah macam itu kan. Lepas tu dia put dia punya hand tu macam nak cekik, tapi dia bukan cekik. Dia macam hovering on top of my shoulder. But what happened, the real thing, itu cakap macam para sedar, nak kata mimpi tak mimpi. My bed is shaking. That kind of thing. So takut lah, pekik. So kuat-kuat hati lah. Then my parent tiba-tiba datang. That is the most that I cannot forget. Itu yang tak boleh lupa. Macam takut dia tu. Allah, masa tu memang. Nampak, masih ingat dia punya apa macam mana? Masih ingat lah. Tang ada macam mana? Memang macam real. It feels like real. It feels like real. Dah macam Freddy Krueger on Elm Street. Itu, this is really scary. Nampak muka dia? Tentu. Kalau yang kita first nampak macam orang biasa gitu-gitu. Yang ni pula muka dia macam mana? Cantik ke tak cantik? Dia tak cantik dah. Oh ya? Dia dah tak make up. Rambut macam mana? Sebab ada orang cakap rambut itulah bila dia paras sini. Itu yang real. That means yang ini dalam macam mimpi, para sedar kan. Dalam macam mimpi. Jadi kita manalah tahu dalam para sedar tu kita boleh nampak dia clearly. Masa dalam pada zahir, in the realistic tu macam dia mungkin nak try to hide dia punya diri yang betul supaya kita tak takut ke apa ke. It could be, saya tak tahu kan. Tapi well, after that adalah yang dekat rumah tu ada after that macam ada gangguan-gangguan sikit, tapi it's okay already lah, not so bad. Then bila dah apa tu, when masa saya umur 12 tahun itu pun sama. Saya tu my family semua tahulah yang mana kenalan dia sakit. Berlakunya masa tu dekat Malaysia. Saya tak nak cakap daerah mana lah, Johor ke KL ke Melaka ke, tapi it's Terengganu lah, Terengganu. Mana dah, tapi saya cakap kampung saya masa tu balik kampung. Jadi masa tu maghrib, and then main badminton dengan anak saudara. Dari arwah bapak cakap dah masuk nanti kat sini banyak bunian. Dia pula cakap pasal kampung belakang semua macam hutan-hutan. Jadi dia cakap lah nanti pasal masih senja-senja lagi kan. Cakap tak apa lah, nak main-main dulu. Macam kita budak apalah kita percaya kan, bunian ke tak bunian ke. Tapi bila balik Singapore, my parents, keesokan hari tu dia pergi, diorang pergi orang kahwin jemputan. But normally I follow, saya ikut. Tapi masa tu hari tu cakap macam tak nak ikut dah, nak duduk rumah. So saya duduk rumah seorang, tengah tengok TV tengah tu atas kursi, atas sofa macam itu, kursi Pak Awang. Tengah duduk atas kursi Pak Awang. Kali tengah duduk, my head, kepala ni kena smash gila. Macam terus terguling kat lantai. Saudara smash? Dah kena ketuk macam terus. Kena ketuk. Macam rasa ketuk tu macam real lah. Sakit gila sampai boleh terguling dekat lantai. Sampai dah tak boleh berat, dia tak boleh nak macam tolong tengah sakit-sakit, tengah mengerang sekali. Nasib baiklah my parent balik. My parent balik. Dia pasal. And that is the moment, the last moment I remember. Arwah abang kasih Panadol. Terus gone. Baik. Gone 2 minggu tak sedar. Oh ya? What they say is saya kerasukan, saya terbaring, tak bangun, tak pergi toilet, tak apa, nothing. For that 2 weeks, makan cuma macam dia nak budak-budaknya baby makan, macam nak, bukan baby lah, macam budak-budak punya, macam nak sweet, ataupun maybe Nestum, macam bubuk sikit-sikit lah. Dia bukan masa nak makan kita, tidak macam jama-jama. Macam kalau nasi, of course like orang yang dah macam dah sedar tak sedar kan. For me, I don't remember anything. Tapi that is what they tell me lah. Tapi apa yang last sedar, satu makcik tu kan, tiba-tiba kita sedar, bayangkan Zari, you tengah tidur, tiba-tiba orang sembuh you dengan sirih. Apa bukan? Air sirih. Terpanjat. Air tepat aja lah baru tersedar. Pasal ni, kira macam kita dekat atas tilam kan, tengah baring kan. Tiba-tiba orang macam ludah. Bukan ludah lah, macam sembuh dengan sirih kan. Baru macam, tengok makcik ni apa makcik ni buat. Kita tak tahu kan. Habis kaki tu menghadap ke pintu lah. Then after that, dan bila dah gitu, makcik tu suruh bangun, duduk kat luar, kat tangga. Then dia sembuhkan lagi sekali. Baru settle lah that thing. But I really don't know. That part. Yang masa tu umur 12 tahun. But I can remember because nak masuk darjah 6 kan. 2 minggu terbaring, tak sedar diri. Tapi puncanya, saudara smash kepala.
Bukan, masa tu kita main badminton. Yalah, kan. dia tersmash lah. Tak smash. Terasa macam... Tak ada. Itu masa tu main badminton, Ha. kita senja-senja. Kan arwah bapak cakap kan, masuk dah, jangan main badminton lagi, sini banyak orang bunian. So, dah balik Singapura tu, tengah macam duduk, macam tak ada apa-apa. Tiba-tiba kepala tu macam kena smash. Oh, okay, baru dia faham. Kepala macam tengah duduk je tengok TV, lepas tu macam kepala kena ketuk gila. Macam tu. Jadi maybe kesimpulannya macam that's what my father say, macam mungkin terkena pada orang bunian, mungkin maybe lah kan. Jadi dia balas balik, it could be. So main balas-balas lah pula. main balas-balas, it could be. So tak tahulah, tapi alhamdulillah lah kurang-kurangnya dia sedar. Sedar balik. Kan? Yang penting sedar diri. Sebab ramai yang tak sedar diri kat luar sana. Okay guys. Kita gurau je. Okay. Yang penting bagi korang kat luar sana, kalau nak jadi guest dalam puaka, boleh DM pada kita. Dan mungkin ada yang nak bagi sumbangan untuk kita teruskan dengan karya kita ni, boleh ke nampak tu di bawah. Ceng-ceng. Tekan-tekan. Sekarang kita pakai QR code guys. Okay, ni nak cakap pasal, ada yang mesti tanya, ni nak cerita hantu, lepas tu terus nak cover-cover muka, nak minta-minta orang tak kenal. Sebenarnya ada lebih dari cerita hantu tu sebenarnya. Ya, sebenarnya ada. So, apa masalahnya? Masalahnya, okay, it's, apa nak cakap, semenjak saya married another one, suami pertama tu dah meninggal lah, suami yang kedua ni saya tak kenal pun dia siapalah, tapi kata orang tu mungkin dah tak nak cerita lah bab tu kan. Okay, so what happened, everything gone wrong. Jadi apa ni, ada satu masa tu banyak kali lah saya terjumpa bekas suami ni, dia punya kocek jumpa kemenyan dalam inilah, jumpa wafat dalam beg dia lah, jumpa minyak apa-apalah, macam-macam lah. Jadi masa tu, jadi bila kita dah terjumpa benda-benda ni, dia jadi marah. Dia jadi macam start defensif, jadi abusive. Tak malu kan? Tak tahulah mungkin. Tapi adalah cerita-cerita di sebaliknya lah kan. Kenapa apa semualah, sebab-sebab dia. Tapi yang part yang apa ni, punca after that, selama ni tak adalah pula macam sampai teruk macam gini kan. Setakat yang macam saya cakap, cerita-cerita yang permulaan tu ialah yang apa dia panggil tu, setakat nampak-nampak, setakat gitu, setakat gini. Tapi ni gangguan ni makin macam forever pula sampai sekarang kan. Dari nak cakap tak tahu sejak daripada tahun bila. Okay lah, cakap je lah dah 10 tahun lah, padahal mungkin lebih. Merana 10 tahun lah kira kan? Lebih kurang gitulah. So, kalau tak keberatan saya tanya, yang bila nampak barang-barang wafat ni sebenarnya kegunaannya untuk peribadi dia untuk apa? Mungkin macam penarikan macam pengasih orang suka. Yes, gitu. like that. Yeah. Dia nak suka siapa? No, because saya actually tak kenal, macam saya cakap lah, saya tak kenal dia. Habis macam mana? Itulah macam mana. Macam mana is itu pasal lah nak cerita, saya tak nak cakap dekat sini nanti. Kalau saya cerita, mungkin yang dengar akan tahu kan. Jadi saya tak nak cakap lah. Cuma apa yang saya boleh cakap, yelah, saya ni bukan orang yang senang kata orang tu macam jumpa, kena terus kahwin. Not like that. Ni kira family, parents yang jodohkan? Ke tiba-tiba macam terpukau tu kahwin gitu? No, parent dia. Parent dia, okey lah, senang cakap parent dia saya kenal lebih dulu. Tapi mungkin saya pun tak tahu apa muslihat dia orang, apa semua kan. Jadi dia apa kata orang tu, saya pun dah terasa macam mungkin my weakness is senang percaya orang. Mungkin my weakness is macam memang saya tak senang kata orang tu macam saya punya kawan memang banyak kawan lelaki, banyak apa, tapi bukannya senang macam kita pun matai-matai pun mesti matai berapa tahun, bulan, all this kind of thing. Tapi tak adalah sampai macam baru tak sampai 3 bulan dah katakan terus dah kahwin. Not unlikely like that lah. But maybe saya rasa macam sangat
terpercaya. I don't know how. Macam saya cakap tadi lah, mungkin cara dia cakap penarik dia ke Allahualam sawab tu. Jadi satu malam tu saya driving to Malaysia and then dekat highway Malaysia and then malam sangat lah, dalam pukul 10 macam tu. So tengah-tengah drive, saya drive apa kata tu, daripada langit tu kan, ni permulaan dia, from there, so daripada langit tu ni saya punya kereta daripada dia entah macam mana lah dekat highway tu tiba-tiba macam lenggang. And then selalu kan banyak ada kereta juga kan, tapi dia tiba-tiba lenggang and then cuaca tu macam very, nampak cahaya bulan je lah. Jadi daripada atas tu saya nampak macam ada something going down towards me. Saya tengok drive, tengok kenapa dia macam kamikaze kat aku macam daripada depan. Kamikaze is like aeroplane going down towards ke bawah menjunam macam itu kan. Apa benda. Bila dah dekat nampaklah dia macam burung. Tapi dia sedepa dia tu selebar kereta kita. Dia punya kepak. Tapi dia tak terbang dengan flapping kan. Dia tak, kalau macam burung burung ada terbang malam ke? I mean with flap, tak ada kan. Yang ada pun macam mungkin kelawar. Mungkin helang owl saya. Burung hantu. Helang eagle. Kacau. Kan? Ya, burung hantu. So tapi kalau burung hantu kita nampak kepala apa. Ini dia warna macam brownish. Macam mai tarik punya colour, that kind of brown. So dia memang terus dia langgar my car. Ada langgar, bunyi kuat macam thumb lah, very thumb, that kind of thing kan. So macam apa terperanjat lah, cakap apa benda, because masa dia langgar dekat tu memang nampak tak ada kepala. Burungnya tak nampak. Tapi nampak macam kepala terbuka gitu lah. Yes. So that's why I cannot figure out apa yang saya langgar. Itu dia. Jadi bila balik tu besok dia, lusa dia rasa macam kosong lah, badan macam kosong. Macam mungkin rasa kita teringat-ingat kan benda kan. Tapi what happen, mengelamun gitu. Bukan, pergi visit rumah someone, my friend lah. Okay. And then because saya kan macam very talkative kan, suka ketawa, tapi masa tu datang macam very, kenapa? Mungkin agaknya they find it very suspicious. So one of their guests macam mungkin tahu, it's a girl lah, dia tahu macam mungkin ubat orang, I don't know lah kan. Sekali dia bacakan apa nama tu, ayat kursi. I think ayat kursi dia baca sebelah telinga. Lepas tu dia bacakan lagi. My head ni, kepala atas ni rasa panas, terbakar, macam menggelegak gitu. Macam panas. Bila cakap panas. Sekali bila panas tu terus mengilai. Mengilai, okay. Mengilai bukan macam yang selalu radio sound system macam yang selalu kita dengar kan. Tapi mengilai tu, saya ni ada semput. Jadi kalau macam mengilai tu mungkin taklah sepanjang, ada echo, ada dia punya tail dia sekali lah kalau bunyi. Dia punya mengilai tu kan, dia memang saya tak boleh dengar macam kita, tapi kita tak ada kontrol kan bila kita dah kerasukan ataupun kemasukan macam tu kan. Jadi dia you want me to like macam bunyikan sikit tak? Boleh. Boleh dia bunyi macam dia ada macam bumping tau, macam tapi imagine if you mesti dah sampai dah tak boleh semput, kan. Dah semput. Tapi dia boleh lama. Dia boleh tambah. Bila masa tu kan I think myself macam kenapa tak stop tapi I cannot control. Bayangkan dia punya kuat tu. Sampai orang blok depan semua keluar tengok. It's very 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 malam lagi malam lagi. Semua orang kat. Jadi sejak tu dia dah start mengilai, dia dah start ketawa, sakit lah, macam menangis. Kalau macam kena ruqyah tu akan
jantung tu macam kena pulas. Memang macam someone, kalau bayangkan your hati orang pulas macam itu kan, itulah sakit dia. Tapi pernah terjadi that macam malam raya haji pukul 3 pagi, padahal besok dah nak raya kan, padahal baru lepas solat boleh apa semua, tapi tiba-tiba macam unrest. Start pukul 3 pagi dia unrest, dia macam akan duduk macam goyang-goyang, badan dia akan goyang keluar belakang. Habis lepas tu terus macam tak boleh kontrol lah. Tak boleh kontrol. Masa tu masa baru-baru kita akan rasa tau benda ni nak masuk. Because I never get, masa yang saya cakap tadi yang 2 minggu saya tidur, terasa don't feel anything I never pernah ada pengalaman kerasukan ke apa, tak ada. Tapi sejak yang kena langgar dengan burung ni, bila benda ni nak masuk kan, kita ada rasa macam angin akan menderu dekat tangan. Tak ada, tak sejuk. Dia angin dia very very macam mild tau. Like macam orang tiup macam angin tu. Correct. Tapi dia akan menderu. But you can feel your blood is oozing. You can, walaupun angin dia ada gitu, but you can feel the blood is a dia sampai, kalau dia masuk sampai ke sini kan, dia dah sampai ke dada kan. Itu yang tak boleh follow, tak boleh kontrol. Itu yang tak boleh kontrol. And then mimpi selalu mimpi pada kuburan, mayat bergelimpangan. I was there, and then ataupun pernah mimpi akan ke kubur, lepas tu nampak jenazah macam mayat apa yang acong kan, macam menghalang kita berjalan dalam mimpi tu. Mimpi dekat tiba-tiba sedar macam dekat betis kita ni, ingatkan bulu kaki, padahal lintah banyak penuh. Macam-macam mimpi yang menakutkan. Mimpi harimau. Ingatkan harimau tu sebesar-besar, tidak. Tapi bila kita dekat dengan dia, macam rasa macam, tapi tak takut, rasa macam because I think macam penarik lah, macam kita suka. Kali bila dia dekat dengan dia jadi orang. Dia jadi orang, tapi mata dia hitam. Mata dia semua hitam. Bila dia peluk kita. Itu, dia bukan macam ada macam orang turunkan saka ke, tak ada Saka, tak tahulah. Kalau kata my family, tak ada pula yang macam rasa keturunan, tak tahulah I don't know. Sebab pernah tak silap ada orang ceritakan tamu saya, dia ada saka, tapi saka harimau, tak silap. Saka harimau. Itu saya tak tahu. Because in my family side, kalau saya tanya saudara mara ke siapa, they don't have this thing. Only me, saya je seorang ni. Itu yang jadi ada bapa saudara. Kita tanya bapa saudara kan, tanya bapa saudara kita, ada tak keturunan family? Tak ada lah, mana kau ada gini-gini. Tapi dia pula nak cubalah nak usahakan jadi perawat. Nak ubat yang kita. Sekali agaknya dia telefon dengan perawat tu perempuan ke lelaki akan tak ingat. Sekali dia telefon balik, dia kata dia kata dia dah tak mau lah. Dia tak mau rawat, dia cakap. Dia kata tak boleh. Dia belum nak rawat engkau, dia dah sakit. Dia cakap gitu. Alamak. Habis I was like, tak apalah. Dia cakap, tak apa. Jadi saya ada pergi macam-macam throughout these 10 years. Saya ada pergi macam-macam ustaz, dah pergi macam-macam perawat lah. Be it cara ruqyah, be it cara ni. Ingatkan dah okey, tapi benda ni masih ada macam gitu. So akhir-akhir ini nampaknya macam makin menjadi-jadi. Makin jadi gitu Makin menjadi. Cakap pasal makin menjadi ni, bukan nak cakap apalah. Tadi saya tengah set up benda kamera ni semua. Saya terdengar lah kepo sikit kan. Macam menggeram. Macam nak menggeram, macam nak marah dah. Asal? Pasal adalah hamba Allah kat sini ni kan yang saya tak boleh nak dekat. Bukan saya Bukan. Dia tak boleh interview macam ni kan. Takut juga. Dia macam automatic akan ada detection. Detection. So macam baru-baru ni jugalah, berapa kali saya dah macam terserempak dengan satu, kira macam tengah makan.
Lepas tu pakcik ni yang pakai jubah putih tengah makan, dia tiba-tiba dia macam jadi tarikan kan. Jadi nak marah, tiba-tiba macam nak hampuk dia, macam out of the blue lah, macam tak ada apa-apa. Habis satu kali tu saya dekat kapak, nampak ni siapa tu, pakcik ni pula agaknya baru lepas solat Jumaat kan. Jadi dia pakai selimpang hijau yang kat dia ni. Pun sama, dia catch lah. Mungkin orang tu orang yang warak ke, orang yang berilmu ke. Jadi dia macam magnet lah. Dia macam ada current lah kat situ lah. Jadi macam gitu. So dia akan dapat detect very fast. Kadang macam bila kalau saya tak ada terasa macam itu, I try to control. So kalau tak boleh control, kalau dia dah overcome kan, then that's it lah. Itu yang takut. Itu yang takut. Bila takut benda ni, kalau dia dah tak boleh nak macam dia dah overcome saya, kalau misal kata it happen, saya attack orang dekat luar, tak ke jadi masalah. Itulah. Tapi alhamdulillah sekarang okey Masih okey lah. Selamat saya ada. Yang kakak nak tumbuk tu, saya kau jumpa dia, tumbuk dia dulu. Lepas ni dia tumbuk saya kat luar nanti. Gitu. Itulah. Sabar. Sekarang sebenarnya dada ni pun masih dia Belawan. pumping. I'm still like macam controlling lah. Nanti takut jadi Hulk kan. Jadi Hulk saya keluar dulu kak. Nonton pun takut. saya keluar dulu. Kamera besok saya ambil. Kalau masih selamat. Kalau itu saya angkat sekali kamera lah. Okey, ada tak yang macam dalam keadaan macam ni kan? Ada tak macam yang betul-betul yang perkara yang berlaku yang macam you nak share dengan kita? Yang macam teruk sangat kira kan? Dia nak ingat Sekejap tengah. Ada mikrofon kat situ kak, hati-hati. Bunyi krek. Oh ya. Okey, dan bagi you all semua kat luar sana, yang nak bagi sokongan kita seperti biasa, kat bawah sini ada Pay Now. Untuk yang anak-anak remaja yang mungkin dah ada Pay Now, you all jangan nak Pay Now kita kalau boleh kau nak macam kita nak kongsi rezeki dengan Suzari dengan tim dia, bagi tahu you all punya parents dulu. Nanti jadi lain pula you punya parents cari I. Okey. Ya macam nak kata baru-baru ni pun macam gitulah kan. Ada perawat tolong lah kan. Jadi memang tiba-tiba itulah yang saya jadi macam terus kerasukan juga macam terus nak bersilat ataupun apa. Itu tak pernah happen. That never happened before. Bersilat dia akan attack dia nak attack perawat tu kan. Tak pernah happen. Tapi itu yang saya takutkan, macam kenapa. Saya minta maaf. Untuk diri sendiri memang pesilat ke macam mana? Ada berlatar belakangkan? Ya. Ada juga. Pesilat juga. Okey. Bekas. Bekas pesilat. Bekas. Okey, jadi saya tak boleh main-main ni. Tak ada. Hon simpan. Takut nanti dia silat gayung habis. Tak ada saya sama batch lah dengan ya. Okey. Jadi cakap pasal silat ni semua, adakah silat tu juga macam, tapi for me silat I take it as sports, seni gitu kan? Saya tak ada nak belajar bahagian ilmu-ilmu. Tak ada. Because for me saya memang daripada budak dulu pun macam, bukan kata tak percaya, tapi saya tak nak ada perantaraan dengan benda-benda yang gaib ni. Memang tak nak. Macam walaupun guru pernah try cuba nak macam ajar ke apa ke, saya tolak. Saya tak nak. Because saya memang macam very curious to know, tapi I don't want to learn. Curious to know but I don't want to learn. Gitulah. So sekarang ni bila macam rasa macam benda tu nak datang selalunya apa yang kakak buat? Mungkin boleh jadi kongsi dengan orang kat luar yang senasib gitu. Apa nak buat? Bukan apa nak buat, apa yang selalu kakak buat?
Okay. Macam tak lawan balik ke dia macam Pernafasan. 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 Selalu I will breathe in, breathe out, try to control. Tapi sometimes tak boleh control juga. Walaupun cuba nak breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. And kalau macam sempat nak ingat, kadang-kadang kita tak dapat nak ingat walaupun kita nak ingat. Kalau kita sempat nak ingat, saya baca ayat kursi lah kan, ayat kursi. Tapi alhamdulillah lah, so far okay. Pasal apa, anak saya pernah, saya pejam mengilai tu kan, at that time dia bacakan Yasin. Tapi alhamdulillah yang actually saya macam mana nak cakap boleh kata hafal Yasin, tapi tunggang terbalik. Tapi kalau orang baca, saya boleh ikut. Orang baca, jadi dia baca, saya tak payah tengok pun saya boleh hafal kan. Jadi bila dia baca, saya baca dalam hati lah, masih ikut. Tapi bila dia baca tu, hati tu, dia punya sakit tu tak boleh tahan lah. Jadi kadang-kadang kalau macam if I cannot, saya tak boleh control, nanti kalau boleh kasih signal jari ni untuk dia stop, saya akan cakap macam ni. Nanti kira macam cuba lah. Kadang-kadang jari ni tak boleh nak memang badan kita dia control. Tak boleh nak menggerakkan satu jari ni pun susah. Tapi kalau if boleh dapat, tak boleh tahan sakit sangat, terpaksa kasih dia signal. Nanti dia perasan, nanti dia. Sekarang anak saya kat rumah tu kira jadi perawat. Saya tak langsung bantu Pernah tak macam kalau macam kat puaka ni semua, sekarang ustaz ada nasihatkan macam buat air ruqyah. Cakap pasal air ruqyah. Tu air ruqyah tu saya tengah tengok handphone. Jadi dalam tengah tengok-tengok tu Facebook ke apa benda tu, jadi ada satu perawat ni, dia bukan perawat lah, dia ustaz lah maybe kan. Dia ada cakap kalau nak berawat sendiri, ambil satu gelas, baca. Dia cakap begitu je. Dia cuma cakap dia kata ambil satu. Tapi saya tak ambil pun gelas tu, cuma dia tunjukkan. Dia kata ambil satu gelas, lepas tu taruh garam, lepas tu ikut baca. Dia cakap gitu je. Dia baca lah. Dia baca Fatihah je. Dia kata, dia baru baca Fatihah dia tak habis. Terus benda tu masuk. Terus saya mengilai. Bukan mengilai, ada ketawa. Dia dah start ini apa semua. Jadi, terus, apalagi kecoh lah dalam rumah ni. Tadi, saya rasa yang permulaan dia bersilat kan. Bersilat tu, dia buka lah dia punya bunga lah apa yang saya tak tahu kan, tak boleh kontrol. Daripada dengar yang ustaz tu baca, yang dalam handphone tu. Then yang second tu, yang tu lah, yang ada perawat ni datang rumah, habis cuba kan, itu yang dia betul bersilat. Itu yang punya I think ya. Jadi tak tahu kenapa itu yang saya masih macam tak faham. Kenapa saya tak boleh lepas ataupun baik daripada ni. Sampai masih mengganggu, makin dia tak boleh kontrol lah tu. Padahal walaupun kita solat ke zikir ke kita apa kan, tapi dia kadang-kadang dia overcome. Cuma tu je lah yang saya cakap, kalau macam saya kata orang ada yang sama senasib macam saya ni, dia if boleh kalau boleh kontrol masa tu pernafasan lah. Okey lah, mungkin kalau tapi kalau nak buat air sendiri belum cuba lagi lah. Dah pernah cubalah kan? Pernah cuba juga lah. Dah cuba. Yelah, mungkin start lepas ni ke, you buat tiap-tiap hari minum air ruqyah je lah. InsyaAllah tu saya cuba jugalah. Tapi cakap pasal air ruqyah, air zam-zam. Zam-zam, tengok orang kasih, kawan kasih, bila saya minum air zam-zam tu kan, ada dia lain macam. Sebab tu tak bergerak. Kadang-kadang kalau ni tak bergerak apa? Tak bergerak air zam-zam tu nak minum. Macam kalau tak kena paksa nak minum sorry, ada siapa paksa minum. Jadi bila minum tu dia ada rasa macam boleh rasa suara lain, ni lain, macam something that tapi I cannot not happy about it gitu. Muntah. Jadi minum muntah. Air ruqyah pernah ada orang kasih ruqyah juga, minum muntah. Jadi macam mana nak minum? Minum muntah. Nanti minum je. Minum. Mungkin apa tak mungkin ni apa yang saya gitu, sebab dengar daripada orang cerita-cerita ni semua. Kadang minum-minum dah muntah-muntah,
of course lah, mungkin dalam proses pembersihan. Oh, okey. Daripada Yalah. kita tak minum, mungkin yang kat dalam tu pun menolak-nolak. Jadi kita sebagai manusia, kita kena kontrol diri kita sendiri, kita kena lawan. Betul juga. Jadi kena force. Okey. Sebab hari-hari tu kalau macam tahu, macam selalu kalau Ustaz Faris selalu ceritakan, ada ajar juga kat pokok ekstra, kalau buat air ruqyah seperti biasa, ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Itu dah memadai dah. Dah minum gitu je. Lepas tu buatlah 1 tub ke 1 liter ke apa, you bacakan, lepas tu you boleh minum anytime. Bila nak sikit aja, you tambah, you buat tiap-tiap hari minum air tu. Daripada you minum air biasa, air putih biasa-biasa, might as well you minum air yang dah diruqyahkan. Ruqyahkan. InsyaAllah. Macam tu. Kan? Lepas tu then, yalah buat sendirilah ruqyah rumah. Dengan menggunakan kaedah yang sama. Lepas tu sekarang Ustaz pun ceritakan pasal kalau boleh beli apa tu, daun bidara. Murah je. Dia macam $35 ke apa satu pasu. Kita taruh kat luar, lepas tu tanam, macam tu. Oh, tanam mati. Mati? Tak hidup. Oh ya? Jiros tak betul ke? Tak tahu lah tu. Ke panas sangat ke sekarang cuaca. Tak tahu. Cuba. Macam tu. InsyaAllah. Okey. Sini tanam pokok semua mati. Mati? Itulah tinggal 2 padahal banyak. Pernah kawan saya dia ceritakan kat rumah tu salah satu guest tu, dia pokok dia kat luar rumah tinggal 2 daun aja. Money plant tinggal 2 je. Dah bertahun-tahun kering, dia 2 je. Lepas tu diorang pindah, hidup semua. Tapi memang rumah yang dia duduk tu memang ada something. Tapi diorang tak nak fikirkan sangat. Itulah yang saya heran juga pasal rumah dulu dekat North Side. Banyak pokok, ada gambar, banyak pokok green, sihat-sihat, gemuk-gemuk pokok kita. Kat sini semua pokok tak boleh hidup. Yelah, mungkin saya tak boleh cakap apa-apa pun kan. Yalah. Saya ni bukan orang pandai. Tapi yelah, saya pun bukan pandai sangat menjaga pokok kan. Tapi maybe sini cuaca panas sangat lah. Ya, memang sekarang keadaan cuaca panas. Dan saya percaya yang merawat kakak pun akan bagi tahu apa nak buat semua kan. Yalah. Kadang-kadang kita ni, orang buat kita, bukan apalah. Dia sebagai teguran daripada Tuhan untuk meningkatkan amalan kita. Betul. So, I think apa yang saya boleh cakap, memang orang cakap, ada ni sebenarnya pandai cakap je. Kan? Apa yang saya boleh cakap is to reda. Kan? You maafkan, kalau you fikirkan orang tu buat you ke apa, you maafkan dia je. Tak kisah. Gitu. Setiap malam sebelum tidur, you maafkan. Maafkan semua orang. InsyaAllah. Memang susah nak maafkan orang. Itu. Padahal simple aja Simple aja nak maafkan orang, simple je. Tak perlukan ribuan dolar pun. Tu dia ada punya keindahan, keistimewaan dia. Nak maafkan orang tu susah. Maaf Nabi ajar kita supaya kita memaafkan orang. Kan? Tapi tak melupakan. Tak kisah. Lupakan begitu. Nabi pun nak berdakwah pun, orang lempar batu berdarah tu semua, dia tetap relax, chill, maafkan. Tu ujian dia. So untuk kakak, ujian kakak segini-segini. So, yalah, buat yang patut. Ya, saya ustaz. Macam ustaz pula berbual. Ini apa je kan? Amin. Mana tahu. Apa yang saya... Sebab orang berbual gini, kita just share. Mungkin dekat dah tahu. Tapi mungkin perantaraan saya di sini untuk sebagai peringatan. Reminder. Kan? Betul. Macam back in our mind, kita macam fikir, orang ni tak sibuk-sibuk nak minta maaf, habis kita nak maafkan. Kadang-kadang bertanya diri ataupun itu yang jadi macam kejap gini, kejap maaf, kejap tak maaf. Jadi macam tu. Kakak kalau dapat maafkan dia, kakak akan tenang. InsyaAllah darjat kakak akan naik. Kita tak tahu. Kan? Yalah, betul. Sebab macam saya juga, orang buat saya maafkan dia dah tu je. Tak ada apa-apa. Tak ada nak fikir-fikir. Saya doakan dia lagi ada. Agar dia jadi orang yang baik. Kalau dia tak ada apa rezeki dia terkurang ke apa, Tuhan kasih dia rezeki. Macam tu, kakak doakan yang baik untuk yang kakak rasa orang tu buat kakak lah. Doakan yang terbaik je. Ini pun saya praktis juga. Kita harus memperbanyakkan berdoa, berbual dengan Tuhan. Itu yang kita kurang. Itu yang kita kurang. Kalau tengah saya sakit ni kan, ya Allah Tuhan pula Tuhan, tolonglah bantulah aku. Kan gitu-gitu. Kita kadang kan macam bila tengah gitulah, bila tersepit, bila tersakit, baru kita nak bercakap dengan Allah. Gitu.
Ya, insyaAllah. Okey, itu saja. Ada cerita lagi last? Tak adalah itu. Tak ada tu je Okey, terima kasih banyak kerana sudi share story dengan kita. Cuma saya dengan tim puaka ni semua doakan semoga kakak cepat sembuh. Amin. Dilindungi oleh Allah senantiasa dan dipermudahkan segala urusan. Dan ya. Okey, semoga sihat secepat mungkin dan terima kasih pada kakak sekali lagi. Okey. Dan untuk you all terima kasihlah kerana sudi sama-sama dengan saya dan Puaka X. Dan Puaka X kali ni pula kita kat rumah mengimpat-mengimpat keluar studio dan naik show kan, kaki merayap. Betul lah, macam very excited. So, saya datang, sudi datang sini. Okey, Kak, really terima kasih banyak. Sama. Okey, itu saja bagi you all nak support kita. Jangan lupa sekali lagi PayNow di bawah ni. Okey, kalau apa-apa komen semua silakan komen. Komen yang baik-baik, jangan komen yang teruk-teruk, jangan nak komen-komen saya punya tamu. Sebab diorang tamu-tamu saya ni nak keluar nak muncul ni memang semua sebelum start dia berdebar. Walaupun dah tunjuk muka pun dia cakap takut. So kalau korang yang mungkin berani sangat ke ataupun rasa macam cerita korang lebih menarik ke, saya ala-alukan tampil ke hadapan untuk jadi guest saya di Puaka, DM aja. InsyaAllah kita akan panggil you all. Ya? So jaga diri, kesihatan you all semua. Ingat ya, kita berbaik dengan semua orang. Apa-apa pun, yang penting jaga hati je lah. Jaga mulut. Jumpa lagi di lain masa dalam Puaka X. Bye-bye.